Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam kelas matematik dan hari ini kita akan sambung kita punya PDPR tajuk indices. Baik, Cikgu Mazah telah ajar bab indices dan dah habislah semua law-law yang telah diajar tu, dan saya akan menghabiskan bab ini dengan mengajar satu topik yang terakhir sekali, iaitu simultaneous equation. Okey, simultaneous equation ni kamu dah belajar waktu form 1. Okey, caranya ada dua cara, iaitu substitution method dan juga elimination method. Jadi hari ini kita akan tengok dan ulang semula bab itulah. Okey, tapi soalan simultaneous equation kali ini adalah berkaitan tentang indices punya soalan. Okey, kita tengok example 20. Solve the following simultaneous equation. Baik, kat sini dia bagi kat kita dua equation. Yang pertama, 25 kuasa M didarabkan dengan 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa 8. Dan 2 kuasa M didarabkan dengan 1/2 kuasa N sama dengan 2. Jadi dekat sini, kedua-duanya dibagi kat kita dalam bentuk indices. Okey, jadi kalau dia bagi kat kita dalam bentuk indices macam ni, kita tak boleh nak selesaikan lagi simultaneous equation. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena extract ataupun keluarkan persamaan, satu persamaan linear daripada persamaan indices ni, dan yang ni pun kita kena extract, keluarkan satu persamaan. Kita dah dapat dua persamaan, barulah kita boleh start buat simultaneous equation. Jadi kita tengok dulu daripada yang pertama punya soalan equation indices yang dia bagi ni. 25 kuasa M didarabkan dengan 5N, 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa 8. Okay, jadi kat sini kita boleh perhatikan, kat sini asas yang diberi ataupun base yang diberi adalah 25, yang ni asas dia 5, sini asas dia 5. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita kena samakan dia punya asas ni dulu. Yang ni 25, yang ni 5, yang ni 5. Okey, jadi kita tukar 25 ni jadi asas 5 juga. Okey, 25 ni kita boleh tukarkan dia menjadi 5 kuasa 2. Jadi kita akan dapat 5 kuasa 2 kurungan M. Okey, 25 ni sudah tukarkan dia menjadi 5 kuasa 2. M tu kekalkan di luar, jangan tiba-tiba magic hilang pula. Biarkan dia dekat luar, 25 ni jadi 5 kuasa 2. Okey, yang lain-lain tidak berubah, tidak didarabkan dengan 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa 8. Okey, dan law of indices yang kamu dah belajar sebelum ni. A kuasa M kurungan, kat luar ada N. Apa yang berlaku adalah kuasa ni kalau ada kurungan, kita darabkan dia punya kuasa. Okey, kalau ada kurungan, kuasa ni kita darabkan, maka dia akan jadi A M kuasa N. Okey, maksudnya M dengan N ni kita darabkan dia. Sama juga case dia kat sini, 2 dengan M ni kita darabkan, maka kita akan dapat 5 kuasa 2M didarabkan dengan 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa 8. Okey, first law of indices yang kamu dah belajar. Okey, first law, A kuasa M didarabkan dengan A kuasa N sama dengan A M ditambahkan dengan N. Okey, jadi apa first law kat sini? Kalau asas yang sama dan kita darabkan dia, okey, tengok asas yang sama A dengan A, okey, kuasa dia kita tambah. Okey, kalau darab kuasa dia kita tambah. Kalau asas dia sama. Contoh kat sini, 5 dengan 5. Asas dia sama kan? Dan kat sini adalah darab. Bila dia darab, maka kuasa dia kita tambah. Maka kita akan dapat 5 2M ditambahkan dengan N. Okey, asas yang sama, kuasa kita tambah. Kalau darab. Kalau bagi kita tolaklah dia punya kuasa tu. Okey, dan sama dengan tukar pen. Dan sama dengan 5 kuasa 8. Okey, sekarang kat sini ada satu sebutan, kat sini pun ada satu sebutan. Dan asas dia kedua-duanya adalah sama. Sini asas dia 5, sini pun asas dia 5. Okey, sekarang apa yang kita perlu buat hanyalah kita kena ambil yang atas ni saja sebagai dia punya persamaan. Maka kita akan dapat 2M ditambahkan dengan N sama dengan 8 dan namakan persamaan ni sebagai persamaan 1. Okey, selesai Okey, jadi kita ambil ni, kita solvekan dia punya indices punya equation ni sampai dapat macam ni. Okey, selesai. Sebelah, baru sebelah. Okey, kita kena buat untuk yang ini pula. Okey, sekarang kita tengok yang sebelah punya. Okey, 2 kuasa M didarabkan dengan 1/2 kuasa N sama dengan 2. Okey, dekat sini ada index fraction. Okey, index fraction. Jadi kita kena tukarkan index fraction ni kepada index yang biasa dulu. Okey, apa yang berlaku adalah yang ni kita boleh bawa dia naik atas. Bila dia dalam bentuk pecahan dan kita bawa dia naik ke atas, maka dia punya kuasa ni
akan berubah dia punya simbol. Kalau kat sini positif, bawa naik atas dia akan jadi negatif. Maka dia akan jadi 2 kuasa M didarabkan dengan 2 ni saya buat naik atas, 2 darab 1 dia akan jadi 2 juga. Okey, dia akan jadi 2 kuasa negatif N. Okey, sama dengan 2 kuasa 1. Okey, kat sini 2 tak ada apa-apa kuasa, maksudnya dia adalah kuasa 1. Saya saja tulis kat sini sebab nak memudahkan. Okey, nak memudahkan supaya kita nampak apa kuasa dia kat sini. Okey, macam kita belajar tadi, asas yang sama, kalau kat sini darab, maka kuasa dia kita tambah. Maka kita tambahkan kuasa dia 2M ditambahkan dengan negatif N sama dengan 2 kuasa 1. Okey, selesai. Okey, yang ni tambah dengan tolak, tak boleh duduk sebelah-sebelah. Tambah dengan tolak, dia akan jadi tolak. Maka kita dapat 2M ditolakkan dengan N sama dengan 2 kuasa 1. Okey, dah jadi macam ni tadi. Okey, sini ada satu sebutan, sini pun ada satu sebutan. Maka kita hanya ambil yang atas ini sahaja sebagai dia punya equation, iaitu M ditolakkan dengan N sama dengan 1. Dan namakan yang ini sebagai persamaan yang kedua. Okey, boleh Kalau tak faham, tolong rewind balik video ni, tengok lagi sekali. Okey, ni belum selesai lagi tau. Ini baru kita nak keluarkan persamaan. Persamaan 1 dan juga persamaan 2. Kita dah dapat kedua-dua persamaan ni, barulah kita boleh mula buat simultaneous linear equation dengan menggunakan kaedah substitution ataupun elimination. Okey, jadi ulang balik video kalau tak faham macam mana cara daripada sini nak dapatkan benda ini. Okey, kalau tak faham juga boleh PM saya dalam Telegram nanti. Okey, sekarang kita nak sambung daripada dua equation yang kita dapat tu tadi, iaitu 2M tambah N sama dengan 8 dan juga M tolak N sama dengan 1. Okey, jadi kita nak buat dalam kaedah substitution dengan menggunakan kaedah substitution. Untuk kaedah substitution, apa yang kita perlu buat sekarang ni, mula-mula sekali adalah kita tengok 1, 2, 3, 4. Ada 4 sebutan dekat sini. Ini adalah sebutan yang pertama, sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga, sebutan yang keempat. Okey, daripada keempat-empat sebutan ni, kamu kena pilih satu sebutan yang paling mudah untuk kita jadikan dia sebagai subjek ataupun bukan rumus. Apa itu subjek ataupun bukan rumus? Yang paling mudah untuk kita jadikan dia duduk seorang-seorang. Contoh, saya nak jadikan M sahaja duduk depan. Contoh, M sama dengan 4 tambah 7 contohnya. Okey, benda kat depan ni kita panggil sebagai subjek. Okey, kita kena pilih daripada 4 ni yang mana yang paling mudah untuk jadikan dia sebagai subjek. Jadi ada 3 benda yang senang nak jadikan dia sebagai subjek kat sini, iaitu N, M ataupun N. Sebab apa dia paling mudah? Dia mudah sebab tak ada nombor depan dia. Bila tak ada nombor, jadi mudahlah untuk kita jadikan dia sebagai subjek. Dan yang paling mudah dekat sini yang saya nampak adalah M. Okey, nak jadikan M ni sebagai perumus adalah yang paling mudah. Okey, jadi saya pilih M ni sebagai perumus. Jadi M ni daripada persamaan 2. Maka saya tulis kat sini from 2. Okey, from 2 M tolakkan dengan N sama dengan 1. Okey, saya nak dapatkan M sebagai perumus. Jadi saya pindahkan negatif N ke sebelah kanan, maka saya akan dapat M sama dengan 1 tambah N. Dan namakan persamaan ni sebagai persamaan yang ketiga. Okey, jadi persamaan 3 ni terhasil daripada persamaan 2. Jadi kita tutup mata dulu tentang persamaan 3 dengan 2 ni. Sekarang kita tengok kepada persamaan 1 balik. Okey, 2 dengan 3 ni kita tinggal dulu, kita tengok persamaan 1. Sekarang kita ada persamaan 1 iaitu 2M ditambahkan dengan N sama dengan 8. Ini adalah persamaan 1. Tadi persamaan 3, kita dapat nilai M. Iaitu nilai M ni adalah 1 tambah N. Okey, nilai M ni adalah 1 tambah N. Dekat sini pun ada M juga. Okey, sekarang kita nak gantikan nilai M iaitu 1 tambah N ni ke dalam persamaan 1 ni. Jadi, saya akan buat 2, instead of saya tulis M, saya nak tulis dia sebagai 1 tambah N. Sebab apa M boleh jadi 1 tambah N ni? Sebab yang ni, M ni tadi, nilai dia adalah 1 tambah N. Saya gantikan M jadi macam ni. Okay, sebab apa? Sebab nilai dia adalah 1 tambah N. Yang kita dapat persamaan 3 tadi. Ini nama dia substitution, iaitu kita gantikan dia. Okay, instead of kita tulis M, gantikan dia dengan nilai lain yang kita dah dapat kat sini. Jadi, 2 kurangan 1 tambah N ditambahkan dengan N sama dengan 8. Okay, sekarang dalam persamaan ni, dah tak ada M dah.
Tinggal n je. Sini ada n, sini ada n. Bila tinggal satu je unknown, barulah kita boleh selesaikan persoalan ini. Jadi kita kembangkan dulu kurungan ini. Maka kita akan dapat 2 ditambahkan dengan 2n. Darab ke dalam. 2 darab 1 jadi 2. 2 darab n jadilah 2n. Okey. Ditambahkan dengan n sama dengan 8. Okey. Jadi kita tambahkan yang boleh tambah. Okey. Ni 2 ni kita boleh tambah sebab dia adalah like terms. N dengan n. 2 ni kita bawa dia ke sebelah sebab tak boleh nak tambah dengan 2 dengan n. Okey. Jangan pergi tambah pula. 2 tambah 2n jadi 4n. Salah ya. Yang ni tak ada unknown. Jadi dia bukan dia tak boleh tambah dengan 2n sebab dia unlike term. Tak boleh tambah. Jadi 2 kena pindah sebelah kanan. Jadi sebelah kiri kita akan dapat 2n tambahkan dengan n. Kita akan dapat 3n. Sebelah kanan kita akan ada 8 ditolakkan dengan 2. 2 ni sepindah sebelah sana jadi ditolak. Okey, maka kita akan dapat 3n sama dengan 8 tolak 2 jadi 6. Maka nak dapatkan n, nilai n ni kita bawa 3 ke sebelah kanan maka dia akan jadi bahagi n sama dengan 6 dibahagikan dengan 3 maka nilai n adalah 2. Selesai dah nilai n. Okey, aim kita bukan nak dapat nilai n je, kita nak dapat nilai m sekali. N kita dapat, sekarang nak cari m pula. M ada kat sini. Ni m tadi. Sekarang kita kembali kepada persamaan 3. Ini adalah persamaan 3 nak dapatkan nilai m. Okey, nak dapatkan nilai m kita hanya perlu gantikan nilai n ni dengan nilai n yang kita dah dapat tadi. Okey, ni nilai dia. Jadi kita gantikan m sama dengan 1 ditambahkan dengan 2. Maka nilai m adalah 1 tambah 2 jadilah 3. Okey, selesai dah persamaan kita. Maka jawapan akhir adalah kita dapat m sama dengan 3, n sama dengan 2. Okey, mesti ada 2 jawapan. Satu nilai m, satu lagi nilai n ataupun satu nilai x, satu nilai y. Biasanya persamaan serentak memang kena ada 2 nilai macam itulah. Okey, jadi kita selesai dah buat persamaan serentak. Jadi kalau tak faham tolong ulang balik video ni berkali-kali sampailah kamu faham. Okey. Baik, seterusnya kita tengok kepada example 21. Okey, tadi dia bagi soalan direct kepada kita. Terus kepada persamaan. Sekarang ni dia bagi dalam bentuk ayat. Okey, dalam bentuk situation. Sekarang kita kena selesaikan situation ini dengan menggunakan simultaneous equation. Okay, Chong and Navin perform an experiment to determine the relationship between variable x and variable y. Okay, Chong dan Navin buat satu eksperimen untuk menentukan hubungan di antara pemboleh ubah x dan juga pemboleh ubah y. Okay, the equation Chong obtained was 16 in bracket 4x equal to 16 to the power of y. While the equation Navin got was 3 times 9x equal to 27 to the power of y. Calculate the values of x and y which satisfy the experiment Chong and Navin have performed. Okay. Macam sikap. Jadi Chong dengan Navin dibuat eksperimen untuk menentukan hubungan di antara pemboleh ubah x dan juga pemboleh ubah y. Equation yang Chong dapat adalah 16 kurungan 4 kuasa x sama dengan 16y. Manakala equation yang Navin dapat adalah 3 kurungan 9x sama dengan 27y. Okay, calculate the values of x and y. Kirakan nilai bagi x dan juga y yang memuaskan eksperimen yang Chong dan Navin buat. Okay, jadi kat sini ini adalah simultaneous linear equation. Dia bagi kita 2 equation dekat sini dan kita ada 2 pemboleh ubah iaitu x dan juga y. Bila ada 2 pemboleh ubah x dan juga y, ada 2 unknown ni, kebiasaannya memang kita kena nak solve, nak dapat nilai dia kena buat simultaneous linear equation, tak ada cara lain. Okay, jadi kat sini benda yang macam pelik sikit adalah kat sini adalah bracket. Takut kamu tak pernah tengok. Okay, apa maksud bracket ni? Bracket ni maksud dia darab. Okey, jangan tengok bracket apa benda nak buat ni. Okey. Jangan takut, ni hanyalah darab saja. Sama juga macam soalan tadi. Okey. Ni darab, okey. Kat sini dia guna simbol darab dan dekat sini dia guna bracket. Itu sahaja yang berubah. Okey, jadi kita keluarkan dulu persamaan yang Chong dapat dan juga yang Navin dapat iaitu 16 kurungan 4x sama dengan 16y. Okey, sama macam tadi, daripada persamaan indeks yang dia bagi ni, kita kena dapatkan satu persamaan linear. Okey, jadi kita tengok asas dia ke sini. Asas dia dulu. Sini 16, sini 4, sini 16. Jadi 16, 4, 16 kita boleh tukarkan asas dia semua bagi sama, iaitu semua tukarkan jadi 4. Okey, 16 nak tukar jadi 4. Okey, 16 ni kita boleh tukarkan dia menjadi 4 kuasa 2 kurungan 4 kuasa x. Okey, sama dengan 16 saya tukar jadi 4 kuasa 2.
4 kuasa 2 sama nilai dengan 16 kan? Jadi kita boleh tukar. Okey, 16 kat sini pun kita boleh tukar dia menjadi 4 kuasa 2 kurungan kat luar kena ada Y. Okey. Macam saya cakap tadi, kurungan ni maksud dia darab. Kalau kamu nak tulis macam ni pun boleh, tak ada masalah. 4 kuasa 2 didarabkan dengan 4 kuasa X sama dengan, okey, yang ni, ni kita akan darab 5 kuasa, maka kita akan dapat 4 kuasa 2Y. Benda ni dan juga benda ini adalah sama. Kalau kamu nak kekal tulis macam ni pun boleh, nak tukar jadi bentuk macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi benda ni dah sama macam tadi. Okey, bila asas dia sama, sini darab, maka kuasa dia kita tambah. Jadi kita akan dapat 4, 2 ditambahkan dengan X dan sama dengan 4 kuasa 2Y. Bila kat sini tinggal satu sebutan, sini pun tinggal satu sebutan, maka kita ambil yang atas ni sahaja. Jadi kita akan dapat 2 tambah X bersamaan dengan 2Y. Ini adalah persamaan yang pertama kita. Okey, sekarang kita dapatkan persamaan yang kedua pula daripada Navin punya equation. Okey, ini Navin punya equation 3 kurungan 9X sama dengan 27Y. Okey, ini dalam bentuk indices ya. Okey, ini indices, ni pun indices. Okey, kita tengok asas dia. 3, 9, 27. Okey, semua ni kita boleh tukar jadi 3 sebenarnya. 3 ni kekalkanlah 3. 3 kuasa 1. Saja saya tulis 1 sini sebab senang nak selesaikan nanti. Okey, 9 pun boleh tukar jadi 3 iaitu 3 kuasa 2 kurungan X. Okey, X kat luar. Sebab macam ni lah. Senang sikit bagi nampak. Okey, instead of saya tulis 9, saya tulis dia sebagai 3 kuasa 2 kurungan X ada dekat luar. X kat sini. Okey, tutup lagi kurungan. Okey, sama dengan 27. Okey, 27. 3 kuasa 2, 9. 3 kuasa 3, 27. Okey, 27 tukar jadi 3 kuasa 3 kurungan Y di luar. Okey, first thing kena pastikan asas dia sama. 3 ni tulis je 3 kuasa 1, 9 tukar jadi 3 kuasa 2, 27 jadi 3 kuasa 3. Okey, sekarang kita buka kurungan. Selesaikan yang ni dulu. Okey, 2 dengan X ni kita darab. 3 dengan Y ni pun kita darab. Jadi kita akan dapat 3 kuasa 1 kurungan 3 kuasa 2X kurungan sama dengan 3 kuasa 3Y. Okey, 3 dengan Y kita darab. 2 dengan X pun kita darab. Jadilah begini. Okey, macam saya cakap tadi, maksud bracket adalah darab. Jadi kalau kamu nak kekalkan bentuk macam ni pun boleh. Ataupun nak bagi senang nampak, 3 kuasa 1 didarabkan dengan 3 kuasa 2X sama dengan 3 kuasa 3Y. Nak buat macam ni pun boleh juga. Okey, kat sini darab dan asas dia sama. Maka kuasa dia yang kat atas ni kita tambah. Jadi kita akan dapat 3, 1 ditambahkan dengan 2X sama dengan 3 kuasa 3Y. Okey. Lepas kat sini, yang ni dah tinggal satu sebutan. Yang ni pun dah tinggal satu sebutan. Maka kita hanya perlu ambil yang atas ni sahaja sebagai dia punya equation. Iaitu 1 ditambahkan dengan 2X sama dengan 3Y. Dan namakan ini sebagai persamaan yang kedua. Okey, bukan sama dengan anak panah. Okey, anak panah. Okey, baru kita keluarkan 2 persamaan. Kita tak siap lagi ya. Kita baru dapat 2 persamaan untuk kita buat simultaneous linear equation. Okey, kat sini dah tak muat. Kita buat dekat bahagian belakang. Okey, equation yang pertama tadi apa? 2 tambah X sama dengan 2Y. 2 tambah X sama dengan 2Y. Yang kedua adalah 1 tambah 2X sama dengan 3Y. 1 tambah 2X sama dengan 3Y. Ini adalah equation yang pertama. Ini adalah equation yang kedua. Okey, tadi contoh yang pertama saya dah tunjukkan dengan menggunakan kaedah substitution. Okey, kali ini pula saya nak tunjukkan contoh kalau kita nak menggunakan kaedah elimination ataupun penghapusan. Okey, kaedah elimination, apa yang kita kena tengok adalah kita kena compare dia punya variable. Okey, kat sini ada 2 variable iaitu X dan juga Y. Ini adalah variable X, kita compare, sama tak? Okey, yang ni nilai dia 1X, yang ni nilai dia 2X, jadi tak sama. Kita compare Y pula. Yang ni 2Y, yang ni 3Y. Sama tak? Tak sama juga. Okey, untuk elimination method, kita kena pastikan salah satu. Salah satu daripada variable ni, kena pastikan dia jadi sama. Okey, jadi 3Y dengan 2Y tak sama, X dengan 2X pun tak sama. Jadi nak memudahkan cara, kita kena samakan dia punya variable. Saya nak samakan yang X ni.
Okey, yang ni 2x, yang ni x. Saya nak jadikan x ni jadi 2x juga. Jadi nak jadikan x ni jadi 2x, tak ada cara lain, saya kena darabkan dia dengan 2. Disebabkan ni ialah linear equation, jadi kalau satu benda darab 2, yang ini pun kena darab 2. Yang ini tu maksud saya 2y ni semua sekali darab 2 dan juga yang depan ni pun kena darab 2. Semua sekali kena darab 2. Jadi saya akan dapat equation yang baru iaitu 2 darab 2 jadi 4 ditambahkan dengan ni 2 darab 2 jadi 4, x darab 2 akan jadi 2x sama dengan 2y darab 2 akan jadi 4y. Dan saya namakan persamaan ini sebagai persamaan yang ketiga. Okey, ini adalah elimination method. Yang ni kita dah tak tengok dah. Soal ni kita tak tengok Janganlah potong pula, biar dia kat situ, jangan pergi padam. Okey, tak payah padam, biar dia kat situ. Okey, cuma sekarang ni kita hanya tengok dua persamaan ini saja untuk selesaikan elimination method. Okey, yang ni dah sama. Okey, seperti namanya elimination method, maksudnya kita kena eliminate. Kat sini kita ada positif 2x, kita ada positif 2x. Okey, kita kena tolak ke kita kena tambah supaya dia jadi kosong. Contoh, saya ada 2x dengan 2x. Saya kena tambah ke ataupun saya kena tolak supaya dia jadi kosong. Okey, jadi kat sini kita kena tolakkan dia. Okey, positif 2x dengan positif 2x, saya kena tolakkan dia. 2x tolak 2x akan jadi kosong, betul tak? Okey, jadi kalau yang ini saya kena tolak, 2x kena tolak 2x untuk jadi kosong, maka persamaan ni semua sekali kena tolak dengan persamaan ni. Okey, kalau 2x ni kena tolak, semua sekali kena tolak. Jadi saya tolakkan kat sini. Okey, kita tolakkan semua sekali. Okey, 1 tolak 4. 1 tolak 4, dia akan jadi negatif 3. Tak boleh corang, tolong tekan kalkulator. Okey, kemudian 2x tolakkan dengan 2x jadi kosong. Okey, jadi kat sini tambahkan dengan kosong. Sama dengan yang terakhir, 3y tolakkan dengan 4y. 3 tolak 4, dia akan jadi negatif 1y ataupun negatif y sahaja. Okey, jadi ini adalah persamaan yang kita dapat. Okey, saya pemudahkan persamaan ni. Negatif 3 tambah kosong jadi negatif 3 sama dengan negatif 1y. Saya boleh tulis dia sebagai negatif y sahaja. Ini saya pemudahkan. Negatif 3 tambah kosong jadi negatif 3, negatif 1y, saya boleh tulis dia sebagai negatif y. Negatif kat sini ada negatif, sini pun ada negatif. Negatif-negatif kita boleh buang, maka kita akan dapat 3 sama dengan y ataupun saya boleh tulis mula y sama dengan 3. Okey, maka ini adalah kaedah elimination. Tapi belum siap lagi. Kaedah elimination ataupun substitution ke, kita mesti ada dua nilai. Macam saya cakap tadi kita dapat nilai apa? Mana tak? Okey, tadi kita dapat nilai m dan juga n. Okey, kalau kat sini x dengan y, maka kita kena dapatkan nilai kedua-duanya sekali, x dan juga y. Kita baru dapat nilai y. Sekarang nak dapatkan nilai x pula. Macam mana nak dapatkan nilai x? Kita kena gantikan nilai y ni masuk ke dalam mana-mana satu persamaan 1, 2, 3 ni tadi. Okey, 1, 2, 3. Ada 3 persamaan. Masukkan nilai y sama dengan 3 ni ke dalam mana-mana persamaan. Okey, contoh saya nak masukkan ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 adalah 2 tambahkan dengan x sama dengan 2y. Ini adalah persamaan 1. Saya gantikan y kat sini dengan nilai 3 ni. Jadi saya akan dapat 2 tambahkan dengan x sama dengan 2 kurungan 3. Okey, jadi 2 tambah x sama dengan 6. Maka nak dapatkan x, 2 kita pindah sebelah kanan. X sama dengan 6 ditolakkan dengan 2. Maka nilai x adalah 4. Selesai simultaneous linear equation dengan menggunakan elimination. Okey, jadi kalau tak faham, tolong ulang semula video sampailah kamu faham dan cuba jawab latihan. Bukan cuba, kena jawablah. Okey, buka GC kelas masing-masing dan jawab latihan yang telah diberikan dalam classroom. Okey, classwork assignment. Okey, jadi kalau ada apa-apa, kalau kurang faham juga, kurang arif, bolehlah tanya dalam Telegram batch ataupun PM saya directly. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.